Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita berjumpa semula dalam kelas versi baru pula, online pula kita buat. Sambungan daripada apa kita belajar kat sekolah lah. Sebab cikgu rasa kat sekolah kita takkan buat dah kelas untuk tahun ni. Jadi kita buat kelas online lah. Tapi nampak gayanya sekarang ni baru 23 yang join. Tak tahulah apa masalah yang lain. Jadi cikgu tak boleh tunggu lagi lah. Sebab kalau tunggu nanti kita tak sempat nak habiskan silibus ni. Sebab kelas ni cikgu jangkakan satu kelas dah habis dah. Jadi kita start terus lah. Dan apa yang bagusnya kelas online ni, cikgu akan record dan cikgu akan bagi record tu dekat awak. Jadi awak boleh ulang balik tengok kat mana yang tak faham. Itu satu. Dan macam cikgu cakap tadi, kelas online kita ni cikgu tak on kita punya webcam. Jadi semua tengok skrin saja. Jadi takkan nampak muka masing-masing lah. So cikgu off semua webcam. Kita takkan tengok sebab cikgu nak jimat data. Sebab data kalau kita on webcam tu data dia kuat sikit. Jadi cikgu buang webcam. Dan awak punya mic pun cikgu off sebenarnya. Tapi kalau dia nak tanya soalan, awak boleh on-kan awak punya mic sendiri. Lepas tu tanya soalan. Lepas tu nanti lepas tanya soalan, kena off balik. Kalau tak nanti bising. Okay, jadi cikgu on-kan awak punya mic sekarang. Bukan on lah, maksudnya cikgu benarkan awak buka. Kalau tak, sekarang ni cikgu off. Awak tak boleh buka sendiri. Tapi sekarang ni cikgu dah on kan. Lepas ni kalau awak nak tanya soalan, tak faham apa-apa, awak tekan awak punya mic tu, terus cakap. Buka mic awak, terus cakap. Tapi kena ada mic lah. Kena ada earphone yang ada mic tu, boleh cakap. Okey, so tanpa buang masa, kita mulakan dengan pelajaran kita lah. Okey, so kita belajar topik Form 4, garis dan satar dalam 3 matra. Okey, ini soalan dia. Okey, kita nak, yang pertama kita nak kena belajar namakan sudut dulu. Ni first, kita belajar namakan sudut. Nanti next class, next time, lepas ni kita akan belajar nak kira sudut. Okay, jadi macam mana nak buat soalan ni? Okey, namakan sudut di antara garis atau satah dalam satah berikut. Okey, soalan A, garis AF dengan satah CDF. Nak namakan sudut, dia ada teknik dia lah. Teknik dia macam ni. Yang ni kita bulat, yang ni kita pangkah. Okey, AF kita bulat, ni AF. Manakala CDEF kita pangkah. So C pangkah, D pangkah, E pangkah, F pangkah. Okey, kita bulatkan yang depan, kita bulatkan AF, kita pangkahkan CDF. Okay, lepas awak dah buat yang ni, kita nak cari sudut lah. Nak cari sudut dia ada 3 slot, 3 huruf kan. So kita buat 3 slot begini. Okay, sudut tu ada 3 lah. Okey, yang first ni adalah bulat. Yang kedua adalah bulat pangkah. Yang ketiga adalah pangkah. Ni dia punya susun atur. Ni kena hafal. Benda ni kena hafal susun atur ni. Ni kena hafal Jadi soalan pertama ataupun benda pertama kita nak cari siapakah yang bulat. Tengok dekat rajah kita yang kita dah tandakan bulat tadi. So siapa yang bulat adalah A lah kan. So A lah kat sini. Okey, lepas tu nak cari bulat pangkah pula. Okey, apa bulat pangkah yang ada dekat rajah kita ni? F lah. So dekat sini F lah. Okey, next kita nak cari siapakah yang pangkah. Okey, bila nak cari pangkah, ada banyak pangkah di situ. Ada D pun pangkah, E pun pangkah, C pun pangkah. So nak ambil mana satu antara tiga-tiga tu. So nak ambil mana satu adalah kaedah dia kena tengok ni. Kalau banyak pilihan, kalau dekat belakang dia banyak pilihan, kalau ini banyak pilihan, kita kena tengok siapa yang dekat dengan bulat. Siapa dekat dengan bulat? Antara C, D, E tu, siapa dekat dengan bulat? Bulat adalah A lah. Antara C, D, E, siapa dekat dengan bulat? Bulat tu adalah A. Jawapan dia adalah D kan? D dia yang paling dekat. Jadi D paling dekat, so kita ambil D lah. So jawapan dia A, F, D. Boleh? Kita tahu. Sekali je ulang. Sekali Ini laju-laju. Okay. Ini laju-laju. Sekali Okay, bila nak namakan sudut, langkah pertama kita kena bulatkan yang depan, pangkahkan yang belakang. Okey, so kita bulatkan AF adalah yang ni. Ini A, ni F. Kita bulatkan AF dan kita pangkahkan CDF. C pangkah, D pangkah, E pangkah, F pangkah.
Lepas tu kita buat 3 slot. 1, 2, 3. Sebab sudut mesti ada 3 huruf. Sudut. Okey. So yang depan ni adalah bulat. Yang ni bulat pangkah. Ini pangkah. Ni kena hafal Susun atur ni kena hafal. Okey. Lepas tu kita nak cari siapakah bulat. Tengok dekat rajah kita. Bulat adalah A. So letak kat sini. Yang kedua kita nak cari bulat pangkah. Siapa bulat pangkah? Tengok dekat rajah kita. Bulat pangkah adalah F. So letak kat sini. Okey, pangkah pula ada 3. Ada C, D, E. Kita nak pilih mana satu? Kita kena pilih siapa yang dekat dengan depan. Kalau banyak pilihan, siapa dekat dengan A tu? Antara C, D, E, yang dekat dengan A adalah D lah. D dekat dengan A. Sebab C jauh. E jauh. D tu dekat. So kita pilih D lah. So jawapan dia A, F, D. Okay, gitu. Itu jawapan dia. Okay, tengok soalan B pula. Ada yang tanya tak? Kalau nak tanya boleh type Boleh type pun boleh. Ataupun boleh onkan punya mic. Boleh nyatakan soalan awak. Boleh cakap. Okay, soalan B. Garis GC dengan ABHG. Okay, GC kita bulat. ABHG kita pangkah. GC bulat. ABHG kita pangkah. Okay, dah siap tu kita buat apa? Kita buat 3 slot. 1, 2, 3. Okay, sudut kita nak cari tu ada 3 ni lah. Apa kat depan ni? Ini bulat. Yang kedua bulat pangkah. Yang ketiga pangkah. Okay, siapa yang bulat? Yang bulat tak ada orang lain lah. C seorang kan? So C lah. Bulat pangkah. G seorang lah. So G lah. Okay, pangkah ada banyak. So bila ada banyak kita nak kena buat apa? Kita kena tengok siapa dekat dengan depan ni. Siapa dekat dengan C. Antara banyak-banyak pangkah tu. Kita ada A, B, H. Siapa dekat dengan C? Adakah A ataupun H ataupun B? Mana satu? Yang dekat lah B kan. B tu straight je. H tu dia kena condong sikit. So jawapan dia B. So kat sini B lah. C, G, B. Okay, mana? Okay, soalan C. Cuba buat. Jawab soalan C. Cuba nak panggil seorang suruh jawab. Aisyah Aliyah. Cuba jawab apakah jawapan dia. Soalan C tu. Aisyah Aliyah jawab. Jawab dekat ruangan chatting kita tu. Ada student minta cikgu terang sekali lagi. Kenapa nak terang sekali lagi? Awak datang lambat Vibo 1902 ni. Datang lambat ke tak faham? Tak faham? Tak faham nak kata terang lagi lah. Okey. Satu benda macam cikgu cakap tadi, kita ada awak boleh tanya dekat macam mana kita nak cakap kita ada video rekaman. Kalau awak dah faham tapi awak mungkin terlupa tu, kita boleh rujuk video rekaman. Tapi kalau tak faham kat sini, cikgu nak terang sekejap. Nak kena ulang balik ke ni? Sekejap. Sekejap Sekejap. Cikgu nak kena buat dia hilang dia punya tu. Okey. Sekali lagi. Okey, cikgu terangkan sekali lagi Okey, nak cari sudut. Kalau tak faham mungkin cikgu boleh terangkan. Tapi kalau datang lambat, cikgu harap awak tengok video rekaman Kalau siapa datang lambat, takkanlah cikgu nak terang untuk awak seorang kan. Jadi, tapi kalau tak faham, cikgu terang lah. Tapi oleh kerana awak tak faham, jadi cikgu terang.
Kalau datang lambat, jangan request. Okey, soalan 1. Nak cari sudut antara garis AF dengan CDF. Nak cari sudut, ada teknik dia. Langkah pertama, awak kena bulatkan yang depan, pangkahkan yang belakang. AF kita bulat, CDF kita pangkah. So, dekat rajah kita ni, AF mana AF? Ni AF. Kita bulatlah A dengan F ni. Lepas tu kat belakang, pangkah adalah CDF. So, kita nak pangkahkan CDF ni. So, C kat sini, D, E, F. Kita nak pangkah. Okay, lepas tu bila dah buat benda tu, kita buat 3 slot. Nak cari sudut. Yang pertama ni bulat, yang kedua bulat pangkah, yang ketiga pangkah. Okay, susun atur ni kena hafal. Jangan tak hafal. Yang ni kena hafal, susun atur ni. Bulat, bulat pangkah, pangkah. Okay, lepas tu kita nak carilah dekat rajah kita yang kita buat tadi. Bulat siapa bulat? Dalam banyak-banyak huruf yang ada dekat rajah tu, apa yang kita bulat kan? A kan? So A lah kat sini. Yang kedua kita nak jadi bulat pangkah. Bulat pangkah apa? F ni. Itu je yang ada kan? Mana ada bulat pangkah yang lain? Satu tu je. Okey, bila nak cari pangkah, pangkah ada banyak. Ada C, ada D, ada E. So, bila banyak kita nak buat apa? Kita kena pilih antara yang tiga-tiga yang banyak tu, kita kena pilih siapa dekat dengan depan. Kalau banyak choice, kalau pangkah dia banyak choice, kita kena pilih siapa dekat dengan depan. Depan kita A lah. Okay, siapa dekat dengan A? Antara C, D dengan E. Siapa dekat dengan A? Adalah D kan? So, kita pilih D lah letak kat belakang ni. Tu jawapan dia, A, F, D. Boleh ke tu? Faham? Ke tak faham juga? Yang kita tak faham tadi, reply, dah faham tak macam tu? Ke ada orang lain tak faham lagi? Ni sikit dah tak lambat ni cikgu rasa ni. Sebab cikgu terang macam tu juga tadi. Okey, soalan ni pun sama juga. Okey, GC kita bulat. ABHG kita pangkah. Okey, GC bulat. ABHG kita pangkah. Buat 3 slot. Slot pertama bulat. Bulat pangkah yang kedua. Yang ketiga pangkah. Okey, cari siapa bulat. Bulat tak ada benda lain. C saja bulat. Bulat pangkah tak ada benda lain. G saja bulat pangkah. Pangkah banyak choice. So kalau banyak choice kita nak tengok siapa? Nak pilih yang mana? Kita kena pilih siapa dekat dengan C. Antara banyak-banyak tu siapa dekat dengan C? Adakah A dekat dengan C atau H atau B? Mana satu? Jawapan dia adalah B lah. Sebab B tu tegak dengan C kan? So jawapan dia CGB. Okay, next. Yang ni AC kita bulat. ABCD kita pangkah. Okay, kita bulatkan A dengan C. Lepas tu kita pangkahkan BCDE. Okay, BCD nak kena pangkah. So B pangkah, C pangkah, D pangkah, E pangkah. Okay, tapi sebenarnya kita kena pangkah sekali F sebenarnya dalam kes ni. Kena pangkah F sekali. Sebab awak kena pangkah whatever yang ada. Ada yang tak ada dengar cakap tadi. Settle kat sini Sebab tu kena daripada tadi awak kena settle kan. Dengar tak dengar tu. Okay, so sekarang ni dekat BCDE ni, rajah BCDE ni yang ni, rajah ni, BCDE ni, dekat atas BCDE tu ada F. Okay, kita kena pangkahkan BCDE kan. Tetapi dekat atas BCDE tu ada F. So F pun kena pangkah sekali. Dia bukan sekadar pangkah BCDE saja. Dia kena pangkah whatever yang ada di atas BCDE. So, contohnya kalau ada soalan kat sini, katakan dekat sini ada X, ada Y, ada Z kat sini. So X, Y, Z tu pun kita kena pangkah juga sebab dia berada di atas satah BCDE. Whatever on BCDE, kita kena pangkah sekali. So dalam kes kita ni, sekali lagi juga AC kita bulat. BCDE kita pangkah dan bukan sekadar BCDE, semua benda yang berada di atas BCDE kita akan pangkah sekali. So BCDE, F terletak di atas satah BCDE. So F pun dipangkah sekali. Okay, lepas tu tadi AC bulat kan. Okay. Kita nak cari 3 slot.
Bulat, bulat pangkah dengan pangkah. Okey, bulat siapa? Bulat adalah A, tak ada orang lain lah. Bulat pangkah siapa? C, tak ada orang lain lah. Okey, pangkah siapa? Okey, pangkah banyak choice. Bila banyak choice, nak kena cari siapa dekat dengan A. Antara B, E, F, D. Siapa dekat dengan A? Ada student kata E dekat. Dia kata E ni dekat. Sebab kalau dia ambil pembaris, dia ukur yang ni ke sini dengan yang lain-lain, yang tu paling dekat sekali. So dia pun kata E kat sini. Jawapan dia salah, bukan E. Sebab dia jangan ukur pembaris macam tu. Sebab ini 3D. 3D ni nipu sikit. 3D ni awak kena tahu. Dia macam ni. Sekejap, contoh cuba bagi soalan. Ataupun lukisan tengok ni. Ni apa nama? Lampu jalan. Okay, cuma nak tanya awak, adakah tiang A dengan tiang B ni tak sama tinggi? Sebenarnya sama tinggi kan? Cuma kenapa nampak macam pendek je yang B tu? Sebab 3D. Bila 3D tu nampak yang hujung tu pendek je. Yang ni macam jauh kan? Sama juga dengan jalan ni. Ni lebar. Yang ni sempit. Adakah macam tu jalan dia? Tidak. Jalan dia dua-dua lebar. Sama lebar. Sama sempit, sama lebar. Jadi cerita dia, kalau 3D dia memang menipu sikit dia punya ukuran. Jadi awak jangan ukur kat sini. Jangan ukur A dengan E ni. Lepas tu awak kata A dengan E tu pendek. Itu bukan macam tu. Dia pendek ni awak kena tengok logik. Tengok A, E, D, F ni, cikgu lukis segitiga dia macam ni. Segitiga ni kalau cikgu keluarkan, segitiga dia begini. Ni A, D, E, F. Kat sinilah yang kita tentukan siapa dekat. Jangan tengok dekat 3D ni. Ni 3D. Atas ni 3D. Ini 2D. 2D okey. Jangan tengok dekat 3D. So dekat sini siapa yang dekat antara E, F, D ni? Siapa dekat dengan A? Adakah EA yang dekat, pendek, ataupun AD, ataupun AF? Jawapan dia adalah AF. Kan, AF yang pendek. So dalam kes kita ni, jawapan kita adalah AF yang pendek. Bukan AE. Jangan ukur pokok pembaris kat situ. So jawapan dia ACF. Okay, boleh? Tu cikgu lain dah bagi tahu tau. Kalau cikgu laju, kamu bagi tahu juga. Okay, so jawapan dia ACF. Okay, tak apa, ini baru satu soalan. Nanti banyak-banyak orang faham. Okay, next. Soalan seterusnya. GD kita bulat, ABCD kita pangkah. Okay, GD bulat. Lepas tu A pangkah, B pangkah, C pangkah, D pangkah. Okey, selain pada apa ni ABCD tu, apa dia kita kena pangkah? Kita kena pangkah L dan K juga. Sebab L dan K juga berada dekat atas garis ataupun atas satah ABCD. Boleh? Dia berada dekat atas satah ABCD ni. So dia pun kena pangkah sekali. L dan K tu. Walaupun dekat sini tak ada LK. Kalau dia tengok dekat ABCD ni, mana ada LK kat sini kan? Tak ada LK. Tapi kita kena pangkah juga. Sebab dia berada di atas satah yang sama. Lepas tu buat 3 slot. 1, 2, 3. Bulat, bulat pangkah, pangkah. Bulat siapa? Tak ada orang lain lah. G. Bulat pangkah, D. Pangkah banyak ni. Bila banyak, kita nak kena pilih siapa dekat dengan G ni. Dia kena tengok depan. Rujuk depan sekali. So, antara banyak-banyak pangkah yang ada tu, siapa dekat dengan G? Apa jawapan dia? Betul. Jawapan dia tu akhirnya jawab dah. K kan? G, D, K. K paling dekat sekali. K paling dekat. Yang lain semua jauh. Jadi jawapan dia G, D, K. Okay. Cuba soalan E. Kita nak ubat dulu. Apa jawapan dia? Kalau siapa dapat, respon dekat ruangan chatting tu. Siapa tak faham boleh ni boleh maklumkan Tak faham kat mana boleh tanya. Okey, apa jawapan E? Siapa dapat? Ada jawab EBD, ada jawab EBF.
Akil jawab EBF. Izzat pun jawab EBF. Tok Ahmad jawab EBF. Okay, kita tengok. Okay, kaedah dia macam mana? Yang ni bulat, yang ni pangkah. EB kita bulat, ataupun BE tu kita bulat. ABCD kita kena pangkah. ABCD kena pangkah. Selain daripada ABCD, kita kena pangkah juga F. Kenapa F kena pangkah? Sebab F juga berada dekat atas satah ABCD ni. Kita nak kena pangkah semua di atas satah ABCD tu. So, siapa berada di atas ABCD, kita kena pangkah sekali. So, F kena pangkah juga. Jadi, kita buat 3 slot. Bulat, bulat pangkah, pangkah. So, bulat tak ada orang lain lah, E lah. Okay, bulat pangkah tak ada orang lain lah, B lah. Okay, pangkah banyak. Kita ada A, D, C, F. Siapa yang paling dekat dengan E? Kalau banyak-banyak, kita kena pilih siapa dekat dengan E ni. Antara yang dekat, bukan antara dekat, yang paling dekat adalah F. Jawapan dia F. Jangan jawab D pula. Ada student jawab D. Kenapa D? Dia kata dia ukur. Dia ukur ED ni. ED ni pendek sekali. Dia kata EF ni jawab panjang ni. Ni panjang, ni panjang. Dia cakap ED pendek. Jangan ukur sebab 3D memang macam tu. Tapi kalau kita tengok 2D, kalau kita tengok daripada atas, pandangan atas, kita akan nampak macam ni. E ni kat tengah-tengah ni. E kat tengah-tengah. Yang ni adalah A, D, C, B. Dan F tu duduk kat bawah E ni. F dekat bawah ni. Jadi yang paling dekat dengan E adalah F ni lah. Sebab E dengan F tu duduk dekat tempat yang sama. Manakala D, ED dengan EC, EB ni semua sama panjang sebenarnya. Bukan ED lah yang dekat sebenarnya. Jawapan ni adalah EF. So, kat sini F lah. Okey. Soalan F. Antara EA dengan ABCD. Okey, sama juga. Bulat, pangkah. Bulatkan EA. Pangkahkan A, B, C, D. Ada tak benda lain nak kena pangkah? Tak ada. Itu saja kita kena pangkah kan. Lepas tu nak cari 3 slot. Okey, kita buat 3 slot. Bulat, bulat pangkah, pangkah. Okey, apa jawapan awak? Cuba jawab. Amal orang jawab EAD. Khairul Aiman, Safra, Aiman. Okay, so apa jawapan dia? Okay, kita tengok. Jawapan dia adalah E bulat, betul. B bulat pangkah. Okay, pangkah ada banyak. Ada A, D, C. Nak ambil yang mana? Kita kena cari yang dekat dengan A, dengan E kan? Siapa dekat dengan E? Ramai kata D dekat dengan E. Betul ke D? Bukan ke E tu tengah-tengah? Semua sama kan? Betul tak? Kalau kita buat rajah tengok daripada atas ni, E kat tengah-tengah ni. Ada A, ada D, ada C. Adakah ED dan EA ni tak sama? Dan EC tak sama? Sebenarnya sama je kan? Ketiga-tiga ni sama panjang sebenarnya sebab E tu kat tengah-tengah. Lain lah kalau dia kata macam ni. Kalau rajah tu macam ni, lain lah macam ni. Rajah tu macam ni. Dia buat macam ni. E kat sini, dia buat semua rajah ni. Ini barulah E tu duduk kat atas D. Kata ada tanda ni. Ada semua berajah ni. Barulah D dengan E ni tegak. Barulah dekat. Itu kalau ada tanda macam tu. Tapi kalau soalan kita ni sebenarnya E ni tengah-tengah ni. E ni tengah-tengah. Dia bukan dekat D. Jadi tak boleh jawab D lah. Kan? Okey, Sabi nak jawab apa ni? So jawapan ni macam ni. Sepatutnya soalan kita ni macam soalan sebelah ni. Macam soalan ni juga ni. Sepatutnya soalan kita ni sama macam ni. Iaitu jawapan ni tadi apa? EBF. Patutnya kat tengah-tengah ni kan? Sama juga yang ni. Patutnya sekejap, cikgu salah buat. Cikgu salah bulat ni. Patutnya EA tu kan? Cikgu salah. EA kita bulat. Lepas tu pangkahkan A, B, C, D. Cikgu salah buat tadi. Okay, sekarang ni salah ni bukan B ni A sebenarnya. Okey, EA apa sepatutnya ni? EA patutnya tengah-tengah ni lah jawapan ni, betul tak? Tapi sekarang ni tak ada nilai kat situ. Tak ada huruf kat situ. So kita kena nak pilih macam mana? Okey, kita kena ambil C sebenarnya. Kenapa ambil C? Jawapan ni EAC Kenapa ambil C? Sebab kita tak boleh corner dia punya ni. Benda ni tak boleh corner. Maksudnya awak jangan buat macam ni.
Ni boleh buat corner pergi B pula. Tu tak boleh. Garis bawah ni tak boleh corner ni. Garis bawah ni jangan di-cornerkan dia. Jangan pula buat E, A, corner pergi D. Tu pun salah juga. Dia jawapan dia adalah E, A, C. Straight ke belakang. E, A patutnya kat sini. Tapi tak ada nilai, kita straightkan benda tu. Boleh. So jawapan dia E, A, C. Bulat pangkah tu salah tadi. Boleh faham jawapan dia E, A, C. Sebab C tu straight daripada garis A ni. E, A patutnya kat sini. Kita straightkan dia. Okay, itu antara garis dan satah. Ini namanya garis dan satah. Kita ada garis ni. Yang ni garis. Lepas tu yang ni satah. Ini namanya sudut antara garis dan satah. Soalan nombor berikutnya, soalan G ni, ini satah dengan satah. Satah dan satah. So sama juga buat dia. Yang ni bulat, ini pangkah, sama je. So E, A, F kita bulatkan. Dan kita pangkahkan C, D, E, F. C, D, E, F kita pangkahkan. Okay, nak cari sudut sama juga 3 slot. Bulat, bulat pangkah, pangkah. So bulat tak ada orang lain, A. Okay, bulat pangkah kali ni ada 2. Okay, kalau ada 2 kita nak buat macam mana? Sama jugalah, kalau ada 2 kita rujuk siapa dekat dengan A. Semua soalan macam tu. Kalau banyak choice, rujuk siapa dekat dengan A. Antara E dengan F, siapa dekat dengan A? E ke F ke dekat dengan A? Jawapan dia E kan? So kita kena ambil A, E lah kat sini. Kita pilih E lah. Sebab E yang dekat. Okay, lepas tu pangkah. Pangkah pun ada 2 juga. Ada banyak choice juga. So, kalau banyak choice kita buat apa? Rujuk siapa dekat dengan depan. Semua rujuk dengan depan. Siapa dekat dengan A tu? Antara D dengan C. C ke dekat, D ke dekat. Jawapan dia D. Kan? So jawapan dia A, E, D. Dia faham? Sama saja kan? Tak ada beza Soalan ni dengan soalan tadi tak ada beza. Okay, cuba jawab soalan ni. Ataupun cuba tunjuklah. Yang ni kita kena M, E, F ni kita kena bulat. C, D, F kena pangkah. Okay, kita bulatkan M, E, F. Okay, sebenarnya bukan sekadar M, E, F kita kena bulat. Kita kena bulat juga semua benda yang berada di atas satah M, E, F tu. Iaitu kita kena bulat P sekali. Sebab P tu berada di atas satah M, E, F. Jangan bulat Q pula. Q tu tak berada dekat atas M, E, F ni. Q ni kat belakang sebenarnya. Q ni bukan di atas satah M, E, F. Dia dekat belakang sana. Boleh. So, P pun kita bulat sekali. Okay, lepas tu kita nak pangkahkan C, D, E, F. Okay, C pangkah, D pangkah, E pangkah, F pangkah. Okay, selain daripada C, D, E, F, ada tak benda lain yang awak kena pangkah? Ada kan? Iaitu P kena pangkah juga. Sebab P pun berada di atas C, D, E, F. Q pun kena pangkah juga. Sebab Q ni berada di atas garis DC tu. Dia pun berada di atas satah C, D, E, F. So, Q pun kena pangkah. Okay, lepas tu macam biasa lah. Kita buat 3 slot. Bulat, bulat pangkah, pangkah. Okay, bulat, siapa bulat? Tak ada orang lain lah. M saja bulat kan? M saja yang bulat. Okay, bulat pangkah ada 3. Ada E, ada P, ada F. Nak pilih macam mana? Pilih siapa dekat dengan M. Kalau banyak pilihan, pilih siapa dekat dengan M. Antara 3-3 ni. 1, 2, 3. Siapa dekat dengan M agak-agak tu? Jawapan dia P lah kan? P tu dekat dengan M. Okay, manakala pangkah pula siapa? Pangkah pun ada 3 pilihan juga. Iaitu DQC. Nak ambil mana satu? Pun sama juga. Pilih siapa dekat dengan M. Semua rujuk depan. So antara 3-3 siapa dekat dengan M? Adakah C atau D atau Q? Jawapan dia Q lah yang dekat. So jawapan dia MPQ. Okay.
Untuk ramai jawab MPQ tu betul lah tu. Okay. Ada yang tak faham tak? Cikgu nak kena ulang kat mana? Siapa tak faham beritahu, cikgu ulang kat mana-mana. Faham, cikgu. Boleh. Tu dia yang respon lah. Okay. Kalau faham, kita bulat soalan I. Okay, so kita bulatkan ADHG, kita pangkahkan EFGH. ADHG kita bulat, EFGH kita pangkah. E pangkah, F pangkah, G pangkah, H pangkah. Nak cari 3 slot. Bulat, bulat pangkah, pangkah. Okey, bulat siapa? Okey, bulat kali ni kita ada 2. Sebelum-sebelum ni semua bulat 1 saja. Tapi soalan ni first time kita jumpa bulat ada 2. So kalau bulat ada 2 nak pilih mana satu? Nak pilih A ke nak pilih D? Dia sebenarnya kita tak boleh pilih sebab kalau ada banyak choice, kalau dia banyak choice kita tengok siapa dekat dengan depan, betul tak? Kalau pangkah dia banyak choice, rujuk siapa dekat dengan depan. Masalahnya bulat ni banyak choice. Dia nak rujuk pada siapa? Yang ni dia kena pilih kedua-duanya sebenarnya. Dia tak boleh pilih. Dia tak boleh nak suka-suka buang. Suka-suka ambil, suka-suka buang. Tak boleh. Dia kena ambil dua-dua. A pun kena ambil. Dan awak kena buat satu lagi pilihan. Iaitu D pun kena pilih juga. Kita kena buat kedua-duanya. Sebab kita tak ada judgement untuk kita buang. Nak buang A, nak pilih A, nak buang D. Ataupun nak buang A, nak pilih D. Tak boleh macam tu. Sebab kita mesti ada judgement untuk kita buat benda tu. Kalau kita tak ada judgement, kita kena ambil kedua-duanya. Okay, sekarang kita fokus dekat A dulu. Fokus yang atas ni dulu. Okay, kalau A, siapakah bulat pangkah dia? Kalau A, siapa bulat pangkah dia? Rujuk siapa dekat dengan A lah kan? Antara H dengan G. Siapa dekat dengan A? G ke H yang dekat? Jawapannya H. So, AH lah. Kalau A, H. Okay, itu kalau A. Kalau D, siapa yang dekat dengan D? Antara G dengan H, siapa dekat dengan D? Jawapan dia D lah. Jawapan D pula. Jawapan dia G lah. Antara G dengan H, yang dekat dengan D, yang dekat dengan D, G ke D, H ke D, jawapan dia lah G dekat. So, jawapan dia DG lah. Okay. Sebelum kita cari yang belakang ni, kita kena pilih antara dua ni. Nak pilih AH ke nak pilih DG? Yang ni pun sama juga, awak kena cari yang dekat. Yang pendek lah maksudnya, yang pendek. Kita tak nak yang panjang. Antara AH dengan DG, siapa yang pendek? Siapa yang pendek? Antara AH dengan DG. Ada student kata sama je cikgu. Ada student kata dia nampak macam ni. Cikgu lukis ni kat sini. Ada student kata dia nampak begini. Maksudnya AHGD dia nampak begini. Ada student lain pula dia nampak begini. AHGD. Ini nombor 2. Ada student lain pula nombor 3 dia nampak begini. HGDA. Ada student yang keempat nampak macam ni. ADGH. Okey. Yang mana satu antara ketiga keempat-empat ni, yang mana satu mewakili yang hitam tu? Raja hitam kita tu. Mana satu? Satu ke, dua ke, tiga ke, empat? Akil kata nombor 2. Syamsirul kata nombor 3. Lagi orang lain? Cuba respon. Nombor apa? Nombor 3. Ada yang kata nombor 3, okey. Nombor 3 dah 2 orang, nombor 2 seorang. Iman kata nombor 2. Tak ada kata nombor 1. Rasa macam nombor 1 kan?
Mata cikgu lah. Mata cikgu nampak macam nombor 1. Okey, kita tengok yang mana betul. Okey, antara 1, 2, 3, 4 tu, yang mana betul adalah jawapan yang 2 sebenarnya. Nombor 2. Kenapa nombor 2? Tengok ni. Sebab kalau kita angkat satah hitam ni ke atas, kalau kita angkat ke atas, dia akan join dengan yang ni sebenarnya. Dia akan join dengan tu. Kalau angkat yang hitam tu, angkat, tegakkan dia, dia akan join dengan kuning tu. So, bila join kuning macam ni lah. Boleh? Dia bukan macam 1 ni, bukan macam 3, bukan macam 4. So, bila kita tegakkan, sebenarnya dia sama macam nombor 2. Jadi, bila kita sama macam nombor 2, antara AH, ini AH, dengan DG, yang ni DG, siapa yang pendek? Yang straight. Jawapan dia AH. AH kan? DG ni kita tak pilih. So, ini salah lah ni. Boleh. So, DG tak boleh. Okay, lepas tu, cikgu buat balik tadi. Yang tadi ni bulat. Yang ni bulat pangkah. Ini pangkah. Okey, sekarang kita dah tahu dah. Jawapan kita adalah AH. Okey. AH apa? Okey, nak cari yang pangkah lah. So, sekali lagi, pangkah ada banyak choice. Rujuk siapa dekat dengan A. Antara E dengan F, siapa dekat dengan A? EA ke FA yang dekat? Jawapan dia adalah E kan? So, jawapan dia AHE. Boleh? Boleh faham? Ke nak kena ulang? Faham, cikgu. Okay, ada yang faham. Siapa yang nak kena ulang, cuba respon dekat kita punya ruangan chatting tu. Ataupun boleh bagi tahu lah dekat ni, boleh cakap. Kalau nak ulang, cikgu boleh ulang. Faham sikit je, Safrah. Orang lain? Okey, cikgu ulang balik soalan nombor I ni, laju-laju sikit kali ni. Okey, sekali lagi cikgu ulang. Okay, langkah pertama kita kena bulatkan ADHG, bulatkan ni lah. Bulatkan ni, pangkahkan ni. So ADHG kita bulat dan EFGH kita pangkah. EFGH kita pangkah. Lepas tu kita buat 3 slot ni, bulat, bulat pangkah dan pangkah. Okay, kita nak cari siapakah yang bulat. Bila kita tengok soalan kita ni dekat rajah kita ni ada 2 bulat. Bila ada 2 bulat, kita tak boleh suka-suka buang, tak boleh suka-suka pilih. So kita kena ambil kedua-duanya sebab yang bulat ni dia tak ada rujukan dia. Kalau yang ni ada rujukan, kalau kita nak pilih siapakah bulat pangkah, kita rujuk siapa dekat dengan depan. Kalau pangkah pun sama juga, kita rujuklah siapa dekat dengan depan. Itu kalau bulat pangkah dengan pangkah. Tapi kalau bulat ada banyak pilihan, kita tak boleh nak rujuk siapa-siapa. Nak rujuk depan mana lagi kan? Sebab mana dekat depan lah. Sebab dia paling depan sekali. Jadi yang ni kita kena pilih dua-dua. So cikgu ambil A pun boleh. Ataupun kita ambil yang kedua, pilihan kedua adalah D pun boleh juga. Okay, kita fokus dekat A dulu. Kalau A, siapakah bulat pangkah dia? Siapa bulat pangkah dia? Ada H dengan G. Kena ambil H sebab H dekat dengan A. So jawapan ni H. Kalau D pula, okay, tengok dekat D pula. Kat rajah ni. Kalau kita ni D, siapa bulat pangkah dia? Siapa dekat dengan D antara H dengan G? Siapa dekat dengan D ni? Jawapan dia G. Okey, lepas tu sebelum cari yang belakang, kita kena pilih antara dua ni. AH ke DG? Yang mana yang straight? Jadi kita kena pastilah rajah kita ni yang hitam ni, ADHG ni, bentuk dia bagaimana? Adakah 1, 2, 3, 4? Adakah macam nombor 1 ni? Atau nombor 2, atau nombor 3, atau nombor 4? Jawapan dia macam nombor 2. Kenapa macam nombor 2? Sebab bila kita tegakkan HG ni, bila kita tegakkan satah ni, satah apa nama hitam tu, dia akan tegak dan akan rapat dengan benda ni. Dia akan sama bentuk dengan macam ni. Kalau kita tegakkan dia, dia akan sama nanti. Jadi, bentuk dia sama macam nombor 2. So, nombor 2, antara AH dengan DG,
siapakah yang straight ataupun pendek? So jawapannya adalah AH yang pendek. AH pendek, DG ni panjang sikit kan, dia condong sikit situ. Jadi kita tak boleh ambil DG lah. So DG ni cancel, tak jadi, padam terus. So tinggallah AH. Okay, lepas tu macam biasa lah, sambung balik kerja kita tadi. Yang ni AH, nak cari pangkah. Pangkah ada dua, E dengan F. Kalau ada dua, kita nak rujuk siapa? Siapa dekat dengan A. Tengok dekat darjah kita, yang dekat dengan A adalah E lah. So jawapan dia AHE. Okay, begitu Okay, soalan J. Langkah pertama, kita bulatkan A, B, E, F. Kita pangkahkan C, D, E, F. Okay, bulatkan A, B, E, F kita bulat. Dan C, D, E, F kita pangkah. C, D, E, F kita pangkah. So kita pun buat 3 slot. Bulat, bulat pangkah, pangkah. Okay, bulat siapa? Bulat ada dua pilihan. Kalau dua pilihan boleh, kalau buat apa ni? Kenapa buat bulat dulu? Ni step dia, ikut je lah step dia ni. Memang step dia pun. Langkah pertama bulat, yang kedua pangkah. Kalau buat pangkah dulu boleh juga, tapi kita buat bulat dulu lah. Ikut step dia dulu. Okay, so bulat sama bulat? Bulat adalah A dan B. So A dan B ada dua. So boleh tak kita buang A, tak nak A lah, kita ambil B. Boleh tak macam tu? Ataupun tak naklah B, kita ambil A. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Sebab kalau bulat, dia tak ada judgement. Kita tak boleh suka-suka pilih. So kita kena pilih kedua-dua. A pun kena, B pun kena. So kita kena buat 2 slot begini. Okay, dah pilih dua-dua lah. Okay, lepas tu kita fokus dekat A dulu. Fokus kat atas tu. Okay, kalau A, siapakah bulat pangkah dia? Tengok dekat sini. Kalau A, kita tengok ini, nak buat ini. A, siapa bulat pangkah dia? E ke F? Siapa dekat dengan A antara E, F? Jawapan dia lah E kan? Tu dekat. F ni jauh. So kita ambil A, E. Okay. Kalau B pula? F. Kalau B kita ambil F. Kan? Sebab B, E jauh. Kita ambil F. Okay. Sebelum kita pilih yang belakang, kita kena pilih antara dua ni. AE dengan BF, siapa yang straight? Ataupun siapa yang pendek? Antara dua ni. Sama je cikgu. Sama je kan? Nampak tak? A, B, E, F ni sama saja. So yang ni pun straight, yang ni pun straight. Jadi nak pilih yang mana? Ni yang ni boleh mana-mana pun boleh, suka hati. Nak ambil AE pun boleh, nak ambil BF pun boleh. Kalau dua-dua sama saja, so boleh pilih lah suka hati awak. Tapi kalau ada sengit satu straight, kena ambil yang straight tu. Macam soalan kita ni kan tadi kan? Yang ni straight, kita kena pilih dia. Yang sengit kita tak nak, kita tak nak. Tapi kalau dua-dua straight, macam soalan kita ni pun straight, ni pun straight. So boleh pilih mana-mana yang awak suka. So kalau siapa ambil AE, so apa jawapan dia? AE. Kalau AE, jawapan dia AED. D yang dekat dengan A kan. Kalau BF, BFC. dua-dua ni boleh. So jawapan dia AED pun betul, BFC pun betul juga. Okay. Okay, try soalan K. Boleh ambil dua-dua. Dalam exam, bila pilihlah salah satu. Kalau dia keluar dekat paper 1, dia akan ada salah satu je lah. Kalau paper 1 punya soalan dia akan keluar dekat paper 1 pun ada, paper 2 pun ada soalan ni. So kalau keluar paper 1, dia akan keluar salah satu lah. Sama ada yang ni ataupun yang ni. Akan ada salah satu. Kalau kertas 2 pula, kertas 2 awak suka hati. Awak nak pilih yang ni pun boleh, nak pilih yang ni pun boleh. Kalau kertas 2. Okay, cuba buat soalan K. Apa jawapan dia? Cuma tahu jawapan. Bu cikgu nak tunjukkan. TPQ dengan TRS. TPQ kita bulat, TRS kita pangkah.
TPQ bulat. Selain daripada TPQ ada tak benda nak kena bulat? Kita kena bulat X sekali, betul tak? Sebab X pun berada di atas TPQ. Okey, TRS kita kena pangkah. So, pangkahkan T, pangkahkan R, pangkahkan S, termasuklah Y. Y pun kena pangkah sekali. Sebab Y pun berada di atas TRS juga. TRS tu yang ni lah, yang segitiga ni. Ini TRS. So, whatever on TRS, kita pangkah. Okay, sekarang kita nak cari sudut, kita sediakan 3 slot. Bulat, bulat pangkah, pangkah. Ni kena hafal dia punya susun atur ni. Kenapa kena bulat dulu? Tak tahulah. Bukan tak tahu, dia ini teknik dia lah kan. Ikut je lah dia punya ni, teknik dia. Okey, bulat siapa? Bulat banyak choice. Kita ada Q, kita ada X, kita ada P. So, nak ambil mana satu? Kita tak ada judgement. Untuk awal-awal ni tak ada judgement. So, kena ambil 3-3. So, Q pun mungkin. X pun mungkin. P pun mungkin. So, ada 3 choice kat situ. Kita ada 3 choice. Q pun mungkin, X pun mungkin, P pun mungkin. Okey, kita pilih Q dulu. Kalau Q, siapakah bulat pangkah dia? Bulat pangkah memang tak ada orang lain lah. T seorang kan. So, T lah kat sini. X pun tak ada orang lain lah. T juga lah. P pun T juga. Sebab bulat pangkah satu tu saja. Nak pilih apa dah? Tak ada nak pilih dah. Pilih apa, ambil je. Okey, sebelum kita cari yang belakang, antara ketiga-tiga ni, awak kena pilih. QT ke, XT ke, PT ke. Yang mana yang straight? Yang mana yang dekat? Okey, so kita tengok dekat rajah kita ni. Okey, tengok ke sini. QT ke, XT ke, PT ke? Yang mana yang straight? Jawapan dia lah XT kan. Sebab X tu kat tengah-tengah. Rajah dia sebenarnya macam ni. Dia punya rajah ni, ataupun view 2D dia macam ni. Yang ni adalah T, yang ni adalah Q, yang ni adalah P, yang ni adalah X. Yang hitam tu sebenarnya macam ni. Yang dekat adalah X. Tu dekat. Ataupun straight. Yang TQ dengan TP condong. So, dua-dua kita tak nak. So, ni kita tak nak. Ni kita tak nak. So, tinggallah XT. Okay, lepas tu, kita nak cari pangkah pula. Okey, pangkah siapa? Siapa dekat dengan X kan? Ni dah tak nak lah. Ni kita padam. Tinggal tu lah. Okay, antara pangkah siapa nak pilih? Nak pilih point mana? Antara ketiga-tiga ni. Siapa dekat dengan X kan? Tengok. Siapa dekat dengan X? Antara pangkah yang yang dekat dengan X adalah Y. Sebab S dia kena condong ke dalam sikit. R pun kena masuk dalam. Dia jauh sikit. Y tu straight saja. Jadi, so jawapan dia X, T, Y. Okay. Soalan L. Ini pun sama juga. Bulat dan pangkah. Okay, PRS kita bulat. PQT kita pangkah. PRS bulat. PQT pangkah. P pangkah. Q pangkah. T pangkah. Okay, apa jawapan dia? SPT. Apa? SPT. Akhil kata SPT. Betul ke SPT? Okay. Orang lain? Okay. Nak cari sudut ada 3 slot. Bulat, bulat pangkah, pangkah. Bulat ada 2 pilihan. So, kalau ada 2 pilihan untuk bulat, kita kena pilih kedua-duanya. S pun kena. R pun kena. Okay. Kalau S, tengok S dulu. Siapakah bulat pangkah dia? Bulat pangkah memang tak ada orang lain lah. P saja kan, seorang-seorang dia. Bulat pangkah hanya ada P saja. So, P lah kat sini. Sambut dengan R, memang tak ada orang lain. Bulat pangkah satu tu saja. Tak payah pilih-pilih dah.
Okey, antara SP dengan RP, siapa yang dekat ataupun siapa yang straight? Dia tak nak ada yang condong. Ada student kata sama cikgu, dia nampak macam ni. Dia kata rajah dia begini. PSR, dua-dua sama saja. Ada student dia nampak macam ni. S dengan P tu straight. R kat sini. Yang ketiga dia nampak P pula straight. Ni S. Okay, mana satu? 1, 2, 3. Ada yang kata 3. So PRS tu mana satu rajah dia tu? Antara 1, 2, 3. Khairul Aman kata nombor 3. Muhammad Burhani kata nombor 2. Akil kata nombor 2. Iman Hazib pun kata nombor 2. Nombor 2. Ataupun nombor 2 juga. Aisyah pun nombor 2. Amal kata nombor 2 tu kan? Nombor 2 sebenarnya. Kenapa nombor 2? Sebab ada tanda ni. Tengok ni. Ni tanda 90 darjah ni. Okay, menunjukkan apa tu? Menunjukkan ni 90 darjah ni menunjukkan P ni berada tepat dekat T ni. S dengan T straight. Sebenarnya dia yang ni. Dia nombor 2 sebenarnya. Ini. Sebab ada tanda 90 darjah tu. Nampak tak lagi? Kat sini 90 darjah ni menunjukkan P ni berada tegak di atas T. T kat belakang sana lah, dekat belakang. Jadi dia dekat-dekat dengan S lah. Dia bukan kat tengah sini. Dia bukan P ni kat tengah. Dia bukan kat sini. Kalau yang ni kat sini. Kalau yang macam ni. Kalau dekat sini katakan ada garis kat sini. Dia buat kat sini. P kat tengah-tengah ni. Ni baru kat tengah. Kalau macam ni. Kedudukan dia barulah nombor 1. Ni nombor 1. Kalau macam ni pula. 90 darjah tu dekat Q ni. Ni barulah nombor 3. Biru tu nombor 3. Hijau tu nombor 2. Yang rajah kita dekat soalan tu sebenarnya nombor 2 sebenarnya. So kita kena ambil SP. RP tak boleh. Jadi SP kita ambil, RP tak boleh. Tapi kalau dua-dua straight, kita boleh pilih dua-dua. Salah satu lah, boleh pilih salah satu. So dekat sini SP apa? Okay, SP S ke T? S ke Q? T ke Q? ST lah kan, dekat kan? Sebab T dekat dengan S, jawapan dia SPT. Kena mahir ni dulu, baru boleh nak kira. Boleh? Dalam SPM, dia akan keluar kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1, dia tanya soalan macam ni lah. Dia bagi rajah, dia suruh teka. Apakah dia punya sudut dia? Itu je. So, semua soalan paper 1. Tapi paper 2 pun, dia kena faham ini dulu lah. Macam nombor 2 nanti. Nombor 2 ni soalan paper 2 dalam SPM. Soalan nombor 2A, dia suruh kita namakan sudut. Namakan sudut macam tadi lah. Kita belajar tadi. Okey, gambar rajah menunjukkan sebuah kubuat dengan tapak ABCD. J titik tengah bagi GB. J ni tengah-tengah bagi GB ni. J tengah-tengah bagi GB. Awak jangan anggap J ni dekat atas tapak ni dia kata J kat sini, kat tengah-tengah kat situ, bukan? Baca soalan dia. Dia kata dekat sini J titik tengah bagi GB. Maksudnya ni GB. Garis ni tegak ni, sisi ni, J ni tengah-tengah dia. Dia kat situ. Dia bukan J tu dekat tapak sana. J ni dekat tiang tu sebenarnya. Okay, so kita nak cari sudut. Soalan A, namakan sudut antara EFJ dan satah EFGH. Macam biasa, yang ni kita bulat, yang ni kita pangkah. Macam biasa lah. EFJ, EFJ, bulat. EFGH pangkah. EFGH pangkah. So nak cari sudut, ada 3 slot. Slot pertama bulat, yang kedua bulat pangkah, yang ketiga pangkah. So siapakah bulat? Tak ada benda lah, J seorang je kan. Bulat seorang ni saja, J lah. Tak ada nak pilih-pilih lah. Okay, bulat pangkah ada 2.
Antara E dengan F, nak ambil yang mana? Yang dekat dengan J lah. Kan, siapa dekat dengan J, daripada F. JF straight. JE tu dia kena cross ke sana. Kan, JF tu dia sambung satah. Dia sambung kat tepi ni. So, JF. Okay, lepas tu pangkah. Pangkah siapa pula? Pun sama juga. Siapa dekat dengan J? Antara G dengan H, siapa dekat dengan J? G ke H? G lah jawapan dia. Nanti lah jawapan dia A. Sudut JFG. Okay, itu soalan A. Okay, soalan B pula kita nak kira sudut. Ni benda baru. Okay, nak kira sudut ada step dia. Okay, salin step ni dulu. Nak kira sudut, kira nilai sudut. Langkah pertama, kena lukis segitiga. Lukis segitiga tu. Lukis segitiga dan tandakan dia punya sudut dia. Dan tandakan sudut. Yang ketiga, dapatkan dua sisi yang pendek. Yang keempat, yang ni kedua. Yang kedua. Yang ketiga, gunakan formula ni. Nak cari X, sudut lah. Nak cari sudut, kita guna shift tangent tentang persebelah. Kita guna tan. Dan cikgu punya style sentiasa guna tan. Tak akan pakai benda lain lah. Dengan syarat awak ikut step cikgu ni lah. So step pertama kita lukis segitiga JFG ni. Okay, kita dah apa nama, dah dapat dah soalan A, JFG. Nak kira sudut, ikut 3 step ni. Okay, langkah pertama awak kena lukis segitiga dia. Segitiga apa? Segitiga JFG lah. Okay, tengok dekat rajah kita ni. JFG macam ni rajah dia. Ni, segitiga dia. So kita keluarkan, lukislah kat sini. Jangan buat macam ni pula. Jangan buat macam ni. Kita kena buatlah segitiga sebelah rajah biasa macam ni. Macam tu lah. Boleh. Dia jangan ikut rajah tu. Jangan buat menegak macam ni. Jangan buat macam tu. So yang ni kita kena tegakkan macam ni lah. Macam biasa lah. Segitiga biasa. Boleh? Okay, itulah J kat bawah ni. F kat ujung ni. G kat sini. Dan sudut tu dekat mana? Kalau kita dapat sudut kita JFG tu, sudut tu kat mana? Dekat F ke, dekat G ke, dekat J? Dia dekat F. Sudut berada dekat tengah-tengah ni. Sudut berada dekat huruf tengah. So, dekat F. So, dekat F ni kita tandakan X macam ni. JFG sudut dekat F. So, dekat F tu kita tanda X. Okay, itu step pertama. Lukis segitiga dan tandakan sudut. Jangan salah tanda sudut lah. Jangan tanda sudut dekat J ni pula. Kalau buat ni salah. Kalau tanda sudut dekat J ni, awak tulis X kat sini. Itu salah. Sebab kalau JFG, sudut dekat tengah-tengah ni, dekat F. So jawapan dia dekat F ni. So inilah X. So, itu step pertama. Step kedua adalah awak kena dapatkan dua sisi yang pendek. Okey, segitiga kita ada 3 sisi. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Manakah yang pendek? Antara 1, 2, 3 tu adalah 2 dan 3. 1 tu paling panjang, hypotenuse. Kita tak nak hypotenuse. Awak kena cari 2 yang pendek. Walaupun dia bagi yang panjang pun kita tak nak juga. Kita nak 2 yang pendek. So awak kena cari yang pendek ni. Kena cari sampai dapat. Yang ni dengan yang ni kena cari sampai dapat. Kita tengok dekat rajah kita. FG, tahu tak panjang FG ni? 10. 10 ni dia bagi kat bawah ni. Ni 10. So ini 10 lah. Okey, lepas tu yang GJ ni berapa GJ ni? 4 kan? Sebab ni 8. Ni akan jadi 4 lah. Boleh sebab J tu di tengah. So dah dapat dah 2 sisi pendek. Settle lah step kedua. Step pertama, lukis segitiga, tandakan sudut dah. Yang kedua, dapatkan 2 sisi pendek pun dah juga. Okay, yang terakhir, dah dapatkan X ni. Kita salin balik benda ni. Shift tangent. Okey, tentang persebelah. Tentang bagi X ni berapa? 10 ke 4 tentang bagi X. Tentang bagi X adalah 4. So 4 per 10. Okay, lepas tu tekan calculator lah. Tekan shift tangent 4 per 10. Tahu nak tekan? Okay, siapa tak tahu tekan tengok ni. 21.80.
Ni siapa tak tahu nak tekan ni. Nak tekan ni calculator, tekan shift dulu kat sini. Lepas tu tekan tangent. Dia keluarlah tangent itu 1 ni. Lepas tu kita buatlah 4/10. So 4/10. So dapatlah jawapan dia 21.80 tu. Itulah jawapan X dia. So X adalah 21.80 darjah. Okey, buat cerita jam sikit dekat sini. Yang ni jangan guna bahagi. Sebenarnya per dengan bahagi itu sama saja. Semua soalan yang per, awak boleh tekan bahagi pun sebenarnya. Tapi yang ni je tak boleh. Contohnya macam ni, contohnya. 2 kali 22/7 kali 14 kali 90/360. Awak nak tekan kalkulator, nak tekan dekat kalkulator macam ni boleh juga. 2 darab 22 bahagi 7. Darab 14 darab 90 bahagi 360. Boleh Dekat kalkulator boleh tekan macam ni. Maksudnya, per ni awak tukar jadi bahagi. Ni pun tukar jadi bahagi. Tekan jadi bahagilah. Dekat kalkulator tu awak tekan bahagi. Tak tekan per, tekan bahagi. Boleh tak? Boleh. Kecuali yang ni. Kalau tekan bahagi salah. Yang ni awak mesti tekan per. Semua benda per sebenarnya boleh guna bahagi pun. Sama je jawapan dia. Nak guna bahagi pun boleh, nak guna per pun boleh. Tetapi untuk yang ni, topik ni, yang kita tengah belajar ni, shift tangent ni, mesti guna per. Kalau guna bahagi, jawapan dia lain. Ini saja. Lain-lain pada tu boleh. Itulah jawapan akhir dia. Boleh? Okay. Kalau boleh, kita tengok soalan nombor 3. Tak faham tanya Okay, cikgu tengah record apa kita tengah belajar ni. Awak boleh rujuk balik nanti dekat video rakaman dia. Tengok 10 kali mesti faham je lah. Kalau tak faham-faham tu kan. Okey, nombor 3. Sama juga nak dapatkan sudut dulu. Macam biasa, bulatkan depan ni, pangkahkan belakang ni. Ni dah belajar dah tadi. So cikgu buat laju sikit sebab dah belajar dah tadi kan. So W T P Q kita bulat, P Q R S kita pangkah. Okay, lepas tu nak cari sudut ada 3 slot. Bulat, pangkah, pangkah. So siapa yang bulat? Bulat ada 2, T dengan W. Boleh tak kita pilih T saja, W tak nak? Boleh macam tu? Ataupun pilih W saja, T tak nak? Boleh tak? Tak boleh sebab kita tak ada judgement. Faham tak judgement tu apa? Kita tak ada penilaian, pertimbangan. Kenapa kita nak pilih T? Kenapa kita nak pilih W? Kita tak ada pertimbangan. So kita kena pilih kedua-duanya. So cikgu pilih T dan juga W. So dua-dua kita pilih. Kita gunakan kedua-duanya. Okay, kita tengok T dulu. So kalau T, siapakah bulat pangkah dia? Lepas T ni kita nak cari bulat pangkah kan? Siapa bulat pangkah dia? Ada 2 pilihan. Bila ada 2 pilihan, kita tengok siapa dekat dengan dia lah. Siapa dekat dengan T? Antara P dengan Q. Jawapan dia P je lah. So T, P. Okay, kalau W pula, antara W dengan Q, W dengan P. Siapa yang dekat? Q. Q. Okay. Sebelum pilih yang belakang, awak kena tentukan siapa yang straight. TP ke WQ? TP. So kalau kita angkat benda ni, yang ni kalau kita angkat ke atas, dia akan rapat dengan siapa? Dia akan rapat dengan ini. So bentuk dia yang ni lah sebenarnya. So TP tu condong, kita tak berapa jelas sangat bentuk dia. Kalau kita angkat, dia akan sama dengan hijau ni. Jadi TP straight sebenarnya. TP straight. Manakala WQ dia condong. So condong kita tak ambil. Tetapi kalau dua-dua straight, boleh pilih mana-mana yang awak suka. Tapi kalau ada condong, kita kena pilih yang straight tu lah. Yang condong kita tak nak. So yang ni condong kita tak nak. WQ kira salah. Okay. Next kita nak dapatkan belakang ni lah. So apakah belakang bagi TP ni? Belakang dia apa ni? Nak cari pangkah. Pangkah ada banyak choice. Antara S dengan R. Nak pilih siapa? Sekali lagi. S. Tengok siapa dekat dengan T. Semua tengok siapa dekat dengan T. Kalau banyak pilihan, siapa dekat dengan depan. So jawapan dia adalah S. R ni jauh ni.
So jawapan dia TPS. Itulah soalan A. Sudut TPS. Okay, itu soalan A. Soalan B. Dia ada 3 step. Nak buat soalan B, nak kira sudut, ada 3 step. Apa step dia? Itu yang awak salin tadi. Yang pertama, lukis segitiga dan tandakan sudut. Yang kedua, dapatkan 2 sisi yang pendek. Lepas tu, yang ketiga, kita akan guna tangent saja sepanjang masa. Tak akan guna benda lain lah. Okay. So, untuk soalan B ni, langkah pertama, kena lukis dulu segitiga TPS ni. Okay. Apakah segitiga TPS? Macam mana bentuk dia? Tengok dekat rajah kita ni. TPS. So, kita lukis kat sini. Adalah ni lah, segitiga biasa ni lah. So, ni TPS. Dan sudut tu dekat mana? Kalau TPS sudut dekat mana? P. Dekat P. Sudut dekat tengah-tengah ni. So, kita tandakan dekat sini X. Okay, itu step pertama, lukis segitiga dan tandakan sudut. Okay. Langkah kedua, kita kena cari 2 sisi yang pendek. Segitiga ada 3 sisi. Hypotenuse paling panjang. Kita tak nak hypotenuse. Kita nak cari 2 yang pendek. Maksudnya TS ni dengan PS ni awak kena cari sampai dapat. Yang TP ni kita tak nak. Okey, apa panjang TS? 7. TS adalah 7. Sama dengan ni. TS adalah 7 ni lah. Sama. TS 7. Lepas tu PS? 6. PS 6 sama dengan ni. Okay, so dah dapat dah 2 sisi tu. Dan yang langkah terakhir, nak dapatkan X, kita hanya tulis tangent negatif 1 tentang per sebelah. So tentang bagi X 7 ke 6? 7. 7 kan, tentang dia adalah 7. So 7 kat atas, 6 kat bawah. Tekan kalkulator, shift tangent 7 per 6. Jangan tekan bahagi, kena tekan per. Shift tangent 7 per 6. 49.398 tu dia akan jadi 49.40. Kita nak 2 tempat puluhan kan? Nak 2 tempat puluhan, nak buang 8 ni. So, nak buang 8 ni, 9 dia akan tambah 1. So, dia akan jadi 49.40 lah. 39 tambah 1 jadi 40 kan? So, jawapan dia 49.40. Kalau tulis 39 boleh cikgu? So, dia apa? Tulis 39 tak boleh lah sebab dia bundar kan? Ni kan ada 8. Dia 8 ni kena tambah 1. Kalau ini lebih daripada 5 atau lebih, yang ni akan tambah 1. Okey. Kalau kurang daripada 5, baru kita baru jadi 39. Kalau lebih, kena tambah 1. Okey, boleh? Boleh. Kita habis kelas pukul 4.30. Tapi sebenarnya petang ni cikgu ada kelas lain pukul 5. Jadi kelas awak ni 4.30 habis tu lebih kurang tu tambah-tambah masa sikit-sikit okey lah. Sebab cikgu nak solat apa semua kan. Tapi ini kelas kita yang petang. Nanti minggu depan cikgu tak ada, cikgu outstation. Minggu satu lagi kita akan buat malam. Okay, bila buat malam, cikgu cadang nak buat sampai pukul 2 jam ataupun 1 jam setengah cikgu ajar. Lepas tu siapa yang nak tanya soalan, cikgu akan buka soalan sampai pukul tak apalah. Maksudnya selepas ni kita akan buat malam 8.30 sampai 10. 10 berhenti, cikgu tak ajar apa-apa dah, cikgu akan jawab soalan je. So siapa-siapa nanti tanya soalan boleh tanya lah. Tak ada limit lah. Malam-malam tak ada limit. So boleh tanya sampai pukul apa pun. Cikgu, yang malam tu revision ke apa? Kita belajar benda baru? Benda baru lah. Topik SPM lah yang kita tak belajar lagi. Okey. Macam kita belajar hari ni lah. Hari ni kita belajar bab ni kan. Nanti malam tu kita akan belajar benda lain pula lah. Okey, boleh jadi hari ni cikgu tak boleh nak extend sangat sebab cikgu ada kelas lain kan. Jadi hari Selasa, hari Isnin sebenarnya kita akan buat malam. Nanti jadual dia keluar, awak tengok. Dekat sana cikgu buat malam kita akan extend masa untuk sesi soal jawab. Okey, nombor 4. Rajah di ruang jawapan menunjukkan, okey, nombor 4 ni dia start susah sikit sebenarnya. Nombor 4, nombor 5, nombor 6 ni start susah dah. Nombor 7 soalan SPM 2019 tak ada cikgu. Ni soalan SPM 2019. Yang ni soalan soalan SPM ulangan.
2018 ke 19 antara tu lah, cuba tak ingat. Mungkin 19 kot. Ni soalan ni. Tapi kita buat ini dulu. So soalan nombor 4 ni dia start susah sikit lah. Okay, tengok soalan nombor 4. Dia kata dekat sini. Rajah di ruang jawapan menunjukkan sebuah piramid tegak dengan tapak piramid segi 4 sama PQRS di atas satah mengufuk. MN masing-masing titik tengah PQ dan RS. MN ni tengah-tengah MN ni tengah-tengah bagi QR dan PS. Okey, soalan pertama, A1. Tandakan sudut di antara satah VQR dan PQRS. Okey, VQR bulat, PQRS pangkah. VQR bulat. Okey, apa lagi kena bulat selain pada VQR? Kita kena bulat M sekali sebenarnya. Dan M ni sebenarnya titik tengah M ni tengah-tengah. Kena buat bagi jadi tengah lah. Okey, M ni kena bulat sekali. Bukan sekadar VQR, M pun dekat atas satah VQR juga. Sebab dia kata satah VQR. Satah tu yang ni lah ni. Ni semua ni. So whatever on VQR tu, kita kena bulat. Termasuklah M. Okey, lepas tu satah PQRS kita kena pangkah. PQRS bawah ni. Okey, siapa-siapa yang berada di atas satah PQRS ni, kita kena pangkah sekali. So kita kena pangkahkan PQRS termasuklah M dan N. M dan N tu. N pun kena, M pun kena. Sebab dia berada di atas satah PQRS. Okay, so macam biasa lah. Nak cari sudut ada 3 slot. Bulat, bulat pangkah, pangkah. Okey, bulat siapa? Bulat V lah, tak ada orang lain lah. Okey, bulat pangkah ada banyak, ada 3. So antara 3 ni nak pilih siapa? Siapa dekat dengan V kan? Kalau banyak choice, siapa dekat dengan V? Siapa dekat dengan V? VR ke dekat, VM ke dekat, VQ ke dekat? Mana satu? VR. M. VR bukan VR. VM sebenarnya. VM sebab V tu tengah-tengah. V kat tengah-tengah Kalau kita jatuhkan V ni dekat sini. Tengah-tengah tu. So V dengan M tu dekat. V dengan R dengan VQ ni sebenarnya sama jarak ni. VR, VQ ni sama. Segitiga sama kaki sebenarnya. Yang dekat adalah VM. So jawapan dia VM kat sini. Okay, lepas tu pangkah pula. Pangkah nak ambil yang mana? N. N. N lah kan. So VN. Bukan S Jangan ukur macam ni pula. Ada student dia ambil pembaris, dia ukur yang ni. Dia ukur VS, VN dengan VP. Dia ukur pakai pembaris. Salah lah. Sebab ini 3D. 3D dia tak macam tu. Awak kena tahu yang sebenar-benar view dia. VSPN ni sebenarnya macam ni. Dia bentuk macam ni sebenarnya ni. Jadi N ni tengah-tengah ni. Jadi VN yang tegak. Boleh Jadi N lah dia punya jawapan dia kat sini. VMN. Okay. Sebenarnya kita dah jawab soalan nombor 2 sebenarnya ni. A1 dia suruh tandakan sudut. A2 dia namakan sudut. Sebenarnya kita dah jawab A2 ni. A1 dia suruh tanda sudut. So kita tandalah sudut dia. VMN ni dekat rajah kita ni. VMN macam ni. VMN. Sudut dekat sini. Tandalah X kat situ. Sudut apa ni soalan tu dia suruh kita tandakan sudut dekat rajah. So ada soalan macam ni Okey, ni dah dia punya tu. Okey, yang soalan B. Diberi VM 13, okey, dia cakap VM ni 13. Itu kan sudut antara VQR dengan tapak PQRS tadi. Okey, dia minta kita kirakan sudut lah. Hitungkan sudut mesti dia minta kira. So nak kira sudut, kita keluarkan dulu segitiga VMN ni. VMN ni segitiga dia kat sini. Ini soalan B segitiga dia begini. VMN. Yang ni 13. V tu tengah-tengah Dia bukannya N, dia bukan macam ni. Dia bukan VMN je ni. VMN bukan macam ni Ni bukan macam ni, dia macam ni. Yang mana VN tu, V tu tengah-tengah. Dia macam tu. Okay, so kita nak kena lukis segitiga ni ke? Kita kena lukis segitiga 90 darjah. Nampak tak? Cuba tulis kat sini tadi. Tugas kita nak kena lukis segitiga 90 darjah ni. Nampak tak kat sini? 90 darjah.
Jadi segitiga VMN yang kita dapatkan ni, ini bukan sumber berajah lagi lah ni. So kita kena breakkan segitiga kita ni dekat sini. VM sini, kat sini. Sebab kita nak sumber berajah ni. Kita nak fokus itu. So cikgu keluarkan segitiga tu. VM, ni tak tahulah nama apa. Yang nama tu tak penting. Yang penting kita kena tahu segitiga dia. Okey, duduk dekat situ. Okey, dan ini panjang ni 13. Okey, ingat tak tadi cikgu cakap step yang kedua? Apa step kedua? Kita kena cari dua sisi yang pendek. Okey, apa dua sisi yang pendek? Okey, yang ni 10, ni 10, ni pun 10, ni pun 10. So ini akan jadi berapa ni? Ini akan jadi 5. Boleh eh? Ni 5, ni 5. 10 tu, tengah-tengah ni 5, 5. Okey, sekarang ni dia bagi 13. Tapi cikgu punya style, cikgu tak nak guna yang panjang ni. So kita carilah yang ni dengan kaedah teorem Pythagoras. Nak cari panjang ni macam mana? Nak cari tegak ni. Kita akan buat 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Ni tegak ni. Tegak ni kaedah dia. Lepas tu punca kuasa 2. So tekan kereta akan dapat 12. So tegak ni sebenarnya 12. Okay, bila kita tahu tegak ni 12, kita tak pakailah 13 ni. Sebab kita punya style, kita nak dua yang pendek juga. Dia bagi panjang pun kita tak nak. Boleh? Sekali je tunjuk sekali lagi. Yang ni 13. Dia bagi tahu VM 13. Ni pun 13 lah ni. Lepas tu, yang ni 10. So yang ni 10. Lepas tu kita dah potong 2. Kita potong 2 kat sini. So 10 tu dia akan pecah kepada 5, 5. So ini 5 lah kat sini. Okey, tugas kita nak kena cari dua sisi segitiga yang pendek. Dia bagi 13, kita tak nak. So kita nak cari yang ni. Nak cari yang ni, kita guna teorem Pythagoras. 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Tekan kereta akan dapat 12. So kita dapatlah yang ni 12. Dan dapatlah dua sisi yang pendek tu. Dan kita pakai 13 ni. Tiba-tiba lagi. Boleh? Sakit dah. Okay, lepas tu, kita guna nak cari S kita buat apa? Shift tangent 12/13. Okey, boleh faham ni? Shift tangent 12/5, sorry, 12/5. Kau dapat jawapan dia. Shift tangent 12/5. So jawapan dia 67.38 darjah. Okay, ada nak tanya apa-apa lagi? Okay, Rod Aiman kata VRN. Soalan mana ni Kak Aiman? Soalan ni bukan VRN. Dia VM, tak tahu nama dia. Dia tak ada nama. Nama dia ni lah VMN ni nama dia. Tapi bila nak kira kita tak guna VMN. Bukan VRN bukan VR, VM sebenarnya. Sebab V ni, awak kena tahu V ni tengah-tengah ni. V ni kalau kita jatuhkan dekat tengah-tengah ni. Macam mana cikgu tahu bukan ke V dekat sini, bukan ke V tengah-tengah ni. Dia sebenarnya bukan macam tu. Kalau dia cakap macam ni, lain lah. Kalau dia cakap macam ni. Dia buat macam ni. Dia tegak macam ni, lepas tu ada semua berajah. Itu lain lah. Tapi kalau soalan dia kata, sebuah piramid. Bila dia cakap piramid tegak ni, biasanya lah. Piramid ni memang ni tengah-tengah. Piramid tegak biasanya tengah-tengah. Kecuali dinyatakan macam ni. Kalau dia cakap macam ni, barulah V tu dekat ujung sana. Tapi kalau tak ada benda semua berajah ni, tak ada. Maka V ni sebenarnya di sini. Piramid dia punya konsep begitu. Kecuali dinyatakan benda lain. Then okey lah kalau cakap kat sini ada semua berajah, itu lain lah ni. Kalau tak cakap, kita kena andaikan V ni tengah-tengah ni. Sebab itu dah konsep piramid. Walaupun memang ada piramid yang tak tengah-tengah. Itu kalau dinyatakan.
Okey. Soalan kelima. Sama juga nombor 5. Nombor 5 dia kata hitungkan sudut antara ADFE dengan ABCD. Okey, yang ni kita kena buat apa? Bulat pangkah. Okey, dia tak cakap namakan sudut dia suruh hitungkan terus. Maksudnya, kenapa suruh hitungkan ni? Nama tak penting bagi dia. Dia nak tahu jawapan saja. Berapakah nilai sudut dia? Nama suka hati. Dia tak nak tanya pun. Agak-agak kenapa dia tak nak tahu nama ni? Sebab nama ada 2. Sebab tu dia tak minta, tak kisahlah mana-mana pun. Okey, so kita bulatkan ADFE ni. ADFE bulat. Lepas tu pangkahkan ABCD. Okey, macam biasa nak cari sudut. Sebelum tu. GH pun kena pangkah juga sebenarnya. ABCD ni pangkah. And then siapa saja yang berada di atas ABCD kena pangkah sekali. ABCD tu yang ni lah ni. Ni ABCD. Ni satah dia. So whatever on ABCD kita kena pangkah sekali. So H dan G tu kena pangkah juga. Kita jangan lupa dah dulu. Okay, so kita nak cari sudut buat 3 slot. Yang pertama bulat pangkah. So tengok dekat rajah kita bulat ada 2. Ada E dan ada F. So kalau ada dua-dua tu kita kena pilih dua-dua lah. Tak boleh buang lagi. Kita tak disuka-suka nak buang. Bulat kena pilih kedua-dua. Okay, kalau E siapa pasangan dia? Siapa bulat pangkah dia? A. A kan? Kalau E, A. Kalau F? B. B ke D tu? D. F, D kan? Okey, antara dua ni, nak pilih mana? Nak pilih AE ke EA ke FD? Yang mana yang straight? Yang ni ke yang ni? Sama kan? Sama boleh pilih salah satu. Sebab tu soalan tu tak kisah pun, awak jawab apa pun. Sebab dia pun tak minta. Dia kata hitungkan sudut saja. So kat sini kita ambil EA. Ataupun FD. Mana-mana lah. Cikgu nak ambil EA. So FD cikgu abaikan lah. Tapi siapa-siapa nak ambil FD boleh juga. Dia abaikan EA. So EA apa? Nak cari pangkah. Pangkah dia 4 ni. Nak ambil mana satu ni? G. Yang dekat dengan E adalah G. Sebab dia bagi tahu kat sini. Dia bagi tahu kat sini. Tak beritahu kan. Tapi maksudnya E dengan G. Terbuka. Kan? Dia terbuka kan? Dia bukannya ni. Kalau terbuka sama dengan G lah. B ni jauh sikit kan? Boleh bayang kan? Komputer kalau kita buka. G dengan E dekat. Kalau ditutup baru dah dekat dengan B. So jawapan dia E, A, G. Itu baru nama sudut. Kita nak kena buat apa langkah seterusnya? Kita nak kena lukis segitiga dia. EAG ni kat sini. Kita kena lukis, keluarkan segitiga dia ni. Sebenarnya ni 90 darjah kat sini Ni. E, A, G. Duduk dekat A. Okey, tugas awak kena cari dua sisi yang pendek. Ni dekat soalan ni dia bagi tahu macam-macam ni. Dia bagi tahu panjang AB, AE, DF, DC 24. 24 tu adalah ni. Ni 24, ni 24, ni 24, ni 24. Lepas tu AD, EF, BC 36. Yang ni 36, yang ni 36, ni 36. Okey, lagi. AG sama dengan 3 GB. Ni maksudnya kat sini. AG 3 GB. AG ni AG ke sini adalah 3 kali ganda GB. GB yang ni. Ni curkan ni. AG ni yang ni 3 kali ganda GB ni. Maksudnya kalau yang ni X, yang ni akan jadi 3X. Ni faham tak? 3 tu dekat AG lah. Bukan dekat GB 3 tu dekat AG. Sekali lagi. AG 3 kali ganda GB. So kalau AG ni GB ni X, AG tu 3 kali ganda dia. So inilah 3X. Dan dia bagi tahu kat sini panjang AB tadi yang ni 24. So daripada sini kita boleh cari AG sebenarnya. Kita boleh tahu lah panjang AG dengan GB tu. So sebenarnya kat sini 3X tambah X dia akan jadi 4X. Tambahkan kedua-dua ni jawapan dia 4X. 4X ni sama dengan siapa?
sama dengan 24. So kita kira lah. 4X sama dengan 24. X akan jadi 24 per 4. 6. X akan jadi 6. 8 pula. 6. So AG ni X tu 6. So kalau ini 6, kalau ni 6, X tu 6, so yang ni akan jadi 3 kali 6, 18 lah. Boleh faham tak? GB tu 6, X tu 6, maka AG tu 3 kali 6. Jadi kita dapat dah kat sini. AG 18. EA 24. Okey, tapi tugas kita kena cari dua sisi yang pendek. Kita tak nak AE tu. So dia bagi panjang AE ni 24 ni dia bagi, kita tak nak. Kita kena cari yang EG ni. Buat teorem Pythagoras. 24 kuasa 2 tolak 18 kuasa 2 punca kuasa 2. So jawapan dia dapat dah dekat sini 15.87. Ini 15.87. So dapatlah dua sisi yang pendek. So dah boleh cari X lah sekarang ni. So X adalah tangent negatif 1 tentang 15.87 per sebelah. Sebelah adalah 18. So tekan kereta dapat jawapan dia. So jawapan dia kat sini. Tak tekan kot. Tangent 15.87 per 18. 41.40 kan? Okey, boleh. Okey, nanti habis kelas saya akan bagi video dia. Video rekaman nanti boleh ulang-ulang balik tengok. Tapi topik ni cikgu ada video yang lebih baik daripada video rekaman. Cikgu buat video dalam bentuk flipbook. Nanti cikgu bagi kat awak dalam grup ni. Okey, so kita nak masuk nombor 6 dan nombor 7 nak habiskan. Kita dah 4.30 dah ni. Laju-laju sikit Okey, soalan ke-6. Ni soalan SPM ulangan. Rajah menunjukkan gelonsor yang dibina oleh Pak Ku untuk anaknya. Tentukan sama ada gelonsor ini selamat digunakan jika Pegawaian Keselamatan mengatakan sudut antara papan gelonsor dengan tanah mengufuk mestilah tidak lebih 60 darjah. So awak kena cari sudut antara papan gelonsor dengan tanah mengufuk. Okey, so papan gelonsor tu apa? Papan gelonsor tu yang ni lah. Iaitu dia punya huruf dia adalah QWTZ. QWTZ itu papan gelonsor. Dan tanah mengufuk. Tanah mengufuk adalah yang bawah ni. Iaitu XYZ RST. XYZ RST. So inilah yang kita kena buat bulat pangkah tu. Yang ni bulat, ni pangkah. Papan gelonsor tu yang ni lah WQTZ. Tanah mengufuk tu yang ni. Huruf dia. Okay, jadi kita mula sekarang. WQTZ bulat, 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 bulat. XYZ RST pangkah. XYZ RST pangkah. Okay, so kita nak cari sudut ada 3 slot. Bulat, bulat, pangkah, pangkah. Bulat ada 2 pilihan. Bila ada 2 pilihan, kita kena pilih kedua-duanya. So Q pun kita ambil. W pun kita ambil. Okay, kalau Q, siapakah pasangan dia? Kalau Q, siapakah bulat pangkah dia? Yang mana dekat? T ke Z? Jawapan dia T. So Q, jawapan dia T. Kalau W, siapa? Kalau W, jawapan dia Z. Okay, antara dua ni, QT dengan WZ, siapa yang straight?
Dua pun sama. Dua-dua sama kan. Ni dengan ni sama. Bila sama, boleh pilih suka hati awak. Cuba pilih yang depan ni lah. Yang QT ni. Cuba pilih yang ni cikgu buang. Tapi siapa-siapa nak pilih WZ pun boleh juga. Sebab tu soalan ni tak minta nama. Sebab nama-nama pun boleh. Dia tak minta nama Jadi kita tak payah bagi nama lah. Tapi kita kena tahulah QT ni. Okey, QT apa ni nak pangkah ni pula? S. S? Kenapa S? Betul lah S. QTS kan. Sebab dalam banyak-banyak pangkah ni 1, 2, 3, 4 ni yang dekat dengan Q, adalah S. So jawapan dia QTS lah. Tapi dia tak minta nama. Yang penting kita dapat dah. Dia punya nama kita dapat. Cuma kita punya kegunaan nama ni untuk apa? Untuk kita buat step yang berikutnya. Step berikutnya kita kena lukis segitiga dia. So manakah segitiga QTS ni? Ni segitiga dia. QTS ni segitiga dia. Kita keluarkan dekat sini macam ni. Nama ni penting untuk kita dapatkan dia punya segitiga dia. QTS. Okey, sudut kat mana? Sudut dekat T. Sebab T kat tengah kan? Sudut dekat sini. Tugas awak kena cari dua sisi yang pendek. Tengok dekat darjah apa yang dia beri pada kita. Dia bagi panjang ST 1.35. Okey, tu dia bagi. 1.35. Lepas tu dia bagi panjang QT 2.4. Kita tak nak 2.4 tu. Kita nak dua sisi yang pendek. So kita kena dapatkan QS ni. Buat teorem Pythagoras. 24 kuasa 2 tolak 1.35 kuasa 2. Punca kuasa 2. So tekan kalkulator. 2.1. Tak adalah. Berapa? 21? 2.1. Kita tekan. Kita dapat 1.98. .4 kuasa 2. Bukan 24 2.4 tau. Tolak 1.35 kuasa 2. Punca kuasa 2. 1.98 So kita dapat kat sini 1.98. Dan kita abaikan 2.4 yang diberi pada kita tu. Kita tak nak dia. Sebab cikgu punya style, cikgu nak pakai tangent sepanjang masa. Bila cikgu nak pakai tangent sepanjang masa, cikgu akan dapatkan dua yang pendek sepanjang masa juga. So, X adalah tangent. Kita punya style, kita tak akan benda lain. Pakai tangent saja. Tentang per sebelah. So, tentang dia adalah 1.98. Sebelah dia 1.35. Kita tekan kereta. Shift tangent 1.98 per 1.35. So, cikgu dapat ke sini 55.71 darjah. Okey. Soalan tu tanya, jika piawaian keselamatan mengatakan sudut antara papan gelongsor dengan tanah mestilah tidak lebih 60. Dia kata sudut antara papan gelongsor dengan tanah tak lebih 60, maka selamatlah dia. So, kita dapat lebih daripada 60 tak jawapan kita ni? Tak lebih 60. So, conclusion dia adalah selamat. Oleh itu, gelongsor ini selamat. Alhamdulillah. Tak habis satu soalan lagi? Boleh? Faham Okay, laju sikit Kita masuk soalan yang terakhir. Ini soalan SPM tahun lepas. Okey. Rajah di ruang jawapan menunjukkan pintu segi empat tepat dengan tinggi 2.5. Tinggi pintu ni 2.5 meter. Lebar dia 1 meter. Ni lebar dia. Jarak antara PQ 1.2. Okey dah. Okey, apa lagi? Okey, soalan A. Pada rajah 2 di ruang jawapan, tandakan sudut antara pintu dengan dinding. Mana pintu? Pintu lah. Ni pintu. Ni pintu. Mana dinding? Dinding ni banyak ni. Dinding. Kan ni dinding kan? Ni sebut dinding ni. Biru tu. So yang manakah jarak antara sudut antara pintu dengan dinding? Adalah sini lah. Ni dia tak ada huruf-huruf sangat. Tapi kalau nak buat boleh juga. Tapi cikgu rasa untuk soalan ni dia tak banyak pakai sangat pasal bulat pangkah tu. Manakah sudut antara pintu dengan dinding? Sebenarnya kat sini. Ni sudut dia ni. Ni lah sudut dia. Ni boleh juga nak letak atas ni. Ni dinding.
Ni pintu, ni sudut dia. Kenapa kat situ? Kenapa tak sini? Kenapa tak sebelah sini? Sebelah sini ni. Kenapa tak sini? Itu tak dinding tu. Dinding sebelah atas tapi sebelah bawah ni tak dinding. Tengok sebelah bawah ni. Ni pintu, kan? Ini bukan dinding ni kosong ni. Ni kosong. So kalau cakap sudut dia dekat sini, salah tu tak dinding kat situ. Kat bawah ni memang ada dinding, kat atas ni memang dinding kan. Jadi walaupun atas ni ada dinding, boleh dinding, tapi bawah tak ada dinding. Jadi dia tak sesuai sikit kat situ. So cikgu rasa better kat sini. Bukan cikgu rasa lah, memang macam tu soalan dia. Sudut antara pintu dan dinding adalah di sini. Yang ni dinding, ini pintu. Sudut dekat sini sebenarnya. Dia tak pakai sangat sudut, pakai konsep bulat pangkah tu. Untuk SPM tahun lepas lah. Boleh faham tu sudut dekat situ. Ini sudut dia. Ataupun di sini lah. Okay, itu apa ni, step pertama lah. Kita tandakan X ke whatever lah. Kita tanda X kat situ. Okay, lepas tu soalan B, dia minta kita hitungkan sudut bukan pintu. Dia minta cari sudut bukaan pintu. Okay, bukan pintu tu kat mana? Kat sini lah. Kita buka pintu ni. Sudut sini lah dia minta. Sudut kita buka pintu. Buka pintu sudut sini. Okay, nak cari sudut, kita kena lukis segitiga. So segitiga kita adalah segitiga, cikgu keluarkan segitiga ni kat sini. Segitiga ni cikgu keluarkan. Ni pintu. Ni garis PQ ni, ni PQ ni. Yang ni 1 meter. Yang ni 2.5 meter. Kan, sorry. Ni 25 tak ni. Ni tegak ni 2.5. Yang ni pula 1.2. Sekejap, kita jadi tak cantik. Tak cantik yang ni sikit. Ni. Ini pintu. Okay. Yang ni segitiga ni. Yang ni panjang ni 1.2. Yang ni 1 meter. 1 lah kan? 1. Okey. Yang ni 2.5. Tadi dia kata tinggi pintu 2.5. Okay. Sekarang ni 2.5 tu tak terlibat sebenarnya. Sebab kita nak kira sudut dekat sini. Nak kira sudut atas ni. 2.5 tu tak terlibat. Kita nak cari sudut atas ni. Okay, nak cari sudut atas tu, kita kena wujudkan segitiga 90 darjah. Adakah yang ni segitiga 90 darjah kalau cikgu highlightkan ni? Adakah ni 90 darjah ni? Dia tak beritahu. Dan kita tak disuka-suka anggap 90 darjah. So tak 90 darjah lagi situ sebenarnya. Ni bukan 90 darjah. Jadi kita nak buat ni. Okay, sebenarnya segitiga ni adalah segitiga, panjang satu juga ni. Yang ni satu. Mana cikgu tahu satu ni? Ialah sebab lebar pintu kan. Kalau ini satu, tengok dekat darjah ni. Kalau ini satu, yang ni pun mestilah satu juga. Dia tutup, dia rapat. Kan? Yang ni dengan yang ni mestilah sama saiz. Baru pintu tu boleh masuk. Jadi maksudnya, ni satu, atas ni satu, ni pun satu juga. Jadi 90 darjah tu kat sini. Kita potong kat sini. Ini 90 darjah. Boleh. Sebab segitiga ni kalau ni macam ni lah kalau kita pandangkan atas ni. Ni pintu, ni belakang tu. Ni 1 meter, ni 1 meter, ni 1.2. Ni sama panjang 2 ni. So 90 darjah tu dekat sini sebenarnya. Okay, kita nak cari sudut atas ni. Kita nak cari sudut sini. Semua ni. So kalau kita potong 2, dia akan jadi separuh lah. Tapi kita dapat sini. So segitiga ni kita keluarkan. Segitiga hijau tu. Okey, 1.2 ni dia akan jadi bagi 2 lah. Dia akan jadi 0.6, 0.6. Yang 1.2 ni dia akan jadi ni. Ni memang kebat sikit lah soalan ni. Okay, lepas tu kita keluarkan segitiga hijau tu kat sini. Kita nak cari ni X. Yang ni 1, yang ni 0.6. Kita tak nak 1 ni sebab 1 tu panjang. Kita nak 2 yang pendek. So kena cari yang ni dulu. So yang ni kita pakai 1 kuasa 2 tolak 0.6 kuasa 2 punca kuasa 2. 1 kuasa 2 tolak 0.6 kuasa 2. Punca kuasa 2 kita akan dapat 0.8.
Ni 0.8. Jadi kita satu tu tak pakai. Kita nak guna 0.8 dengan 0.6. Okay, sekarang ni X dah boleh cari dah. Shift tangent 0.6 per 0.8. Sebab tentang dulu kan. Tentang 0.6. So tentang dekat atas lah. So tekan kita shift tangent 0.6 per 0.8. 36.87. 36.87. Sebenarnya tak susah bagi cikgu, tapi oleh kerana kita satu soalan ni saja, jadi macam tak cukup soalan lah sebenarnya. Kita boleh tambah soalan nanti. Okey, kita dapat 36.87 tapi ini bukan semua, ini baru sebahagian saja. Baru separuh ni. 36.87 sini. Kita nak cari semua ni. So sudut bukan pintu adalah, oleh itu sudut bukan pintu adalah kita kena darab 2. 36.87 kita darab 2. Sebab 36.87 hanya sebelah saja. Kita dapat sebelah ni saja. 36.87 ni sebelah ni saja. Kita nak dua belah. So kita kena darab 2 lah kat sini. Yang ni darab 2. So jawapan dia 73.74 darjah. Itulah jawapan akhir dia. Okey, so sekarang ni dah 4.45. 15 minit lagi cikgu nak ada kelas lain. So cikgu tak boleh nak extend masa lah. Cikgu nak pergi sembahyang dulu kan. Jadi cikgu terpaksa tamatkan kelas kita juga hari ni. Tapi untuk kelas ini je lah yang kita masa kita terhad. Nanti pada hari lain kita akan buat kelas malam. Kelas malam tu lepas 1 jam setengah cikgu akan buka sesi soal jawab. Yang tu tak ada had, tak ada limit. Awak boleh tanya apa saja orang tanya, cikgu boleh ulang-ulang soalan kalau tak faham. So oleh itu kita tamatkan kelas kita lah sekarang ni. Kita akan jumpa 2 minggu lagi So minggu depan tak ada. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama semua. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Terima kasih cikgu. Okey, sama. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.